Kerja khusus Pendidikan Islam. Kami dari kumpulan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Kembali kita dalam rancangan Soleh dan Soleha, mendekati syurga, menjauhi neraka. Pada minggu kali ini, saya telah menjemput pelbagai tetamu khas daripada berbagai-bagai negeri untuk membicarakan topik yang paling penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam peranan guru untuk membimbing murid untuk mendidik nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mari kita lihat video ini. Assalamualaikum. Tahukah anda, sebagai seorang guru, kita harus selalu menghayati akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW agar menjadi ikutan kepada masyarakat? Bagaimana caranya? Mari kita kupas dengan lebih lanjut dalam pelaksanaan persembahan kursus Pendidikan Islam buat GPM 1022 bersama kami. Peranan guru dalam menghayati sunnah Nabi Muhammad SAW sangatlah penting dalam membina dan mengukuhkan lagi sikap nilai murni dalam siswa. Guru memikul tanggungjawab yang sangat berat dalam membimbing anak-anak murid dalam tuturan ajaran agama Islam dan tuntutan moral yang seperti yang terkandung dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah para penonton sekalian, mari kita berkenalan dengan para tetamu khas yang saya jemput, iaitu pertama sekali Cikgu Munirah. Assalamualaikum Cikgu Munirah. Boleh perkenalkan diri sedikit? Nama saya Siti Nurul-Munirah bin Mas'ud, dipanggil saya Cikgu Munirah. Saya telah bekerja sebagai seorang guru selama 15 tahun dalam mata pelajaran ilmu sunnah. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton sekalian, Cikgu Munirah ini merupakan penerima anugerah khas pada Maulidul Rasul tahun 2016. Beliau telah menjadi tokoh agamawan di peringkat negeri Perlis. Seterusnya, saya menjemput Puan Dini. Assalamualaikum Puan Dini. Boleh perkenalkan diri sedikit? Nama saya Nordin Huda binti Fazali, seorang ibu kepada orang anak. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton sekalian, Puan Dini ini merupakan idola ramai wanita di luar sana kerana dengan perniagaannya yang maju dalam bidang tekstil dan perusahaan makanan, dan saya amat kagum dengan Puan. Dan terapu kita yang tidak kurang hebatnya, iaitu Ustaz Harith daripada negeri Kedah. Boleh kenalkan diri Ustaz? Saya Ustaz saya seorang Ustaz di Universiti Baiklah, sekarang kita telah perkenalan, maka kita telah bercinta. Jadi, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Mari kita saksikan VT yang telah disediakan. Berikut merupakan beberapa peranan guru dalam konteks ini. Nombor 1, pemberian teladan. Salah. Apa awak berdua buat ni? Tak baik bergaduh. Saya nak awak berdua minta maaf sekarang. Minta maaf. Tolong. Ni apa ni? Salah. Tolong. Sebagai seorang murid, kita perlulah bersedekah kerana satu ringgit yang kamu berikan 700 kamu akan dapat di akhir kelak. Terima kasih.
Okay. Sebagai seorang guru, kita haruslah menunjukkan perilaku dan contoh yang terbaik kepada anak murid kita seperti Rasulullah SAW supaya menjadi inspirasi kepada murid untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Setelah kita melihat miti tersebut, jelaslah bahawa pergaduhan antara kaum amalah ditegah dalam Islam. Hal ini kerana Nabi Muhammad SAW mengajak kita kepada perdamaian. Dan apakah pendapat para panel sekalian? Boleh kita mulakan dengan Cikgu Munira. Baiklah, terima kasih. Pada pandangan saya, manakah saya sebagai seorang guru, sekolah saya juga mempunyai murid-murid yang berbagai kaum. Jadi saya rasa perdamaian antara kaum ini tak penting sebenarnya. Kalau tak, sesi pelajaran yang pembelajaran itu tak dilaksanakan. Seterusnya, Puan Nini, apakah pendapat Puan Nini terhadap babak satu sebentar tadi? Pertama sekali, video yang sangat menarik. Kita nampak, lakonan yang sangat mantap. Sebagai seorang ibu bapa, kita haruslah tunjukkan contoh yang baik supaya anak kita ikut kan. Dalam video tadi, macam macam cikgu tu tunjuk contoh yang baik, beri sedekah, baru anak murid ikut. Sama juga macam ibu bapa. Sama juga macam ibu bapa, kita kena buat dulu benda tu, baru anak kita ikut. Betul? Sebab tadi ada juga yang dirangkulkan bahawa terdapat segelintir masyarakat kita yang lebih cenderung untuk halau para peminta sedekah, walaupun jelas-jelas bahawa peminta sedekah ini memerlukan bantuan. Kalau sedikit sebanyak RM1 pun jadilah satu yang akan memberikan 700 balasan. Betul kan? Betul. Seterusnya mari kita saksikan aktiviti kedua. Nombor 2, pengajaran etika dan akhlak. Sebagai seorang guru, kita hendaklah menunjukkan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, kejujuran dan tolong-menolong kepada murid-murid. Seorang guru juga perlu menggambarkan situasi sebenar dan keadaan di hadapan murid agar mereka dapat mengaplikasikan nilai-nilai moral ini dalam kehidupan saya. Cikgu Munira, Cikgu Munira pasti bertemu sentiasa bertemu dengan Grani kan? Betul tak? Jadi tugas Grani ni boleh dikatakan agak sukar kerana mereka perlu memilih file dan mengurus segala file dan mengangkat banyak file untuk usaha sekolah. Jadi pada pendapat cikgu, apakah murid-murid nak menolong kerani-kerani ataupun patutkah murid-murid menolong orang yang dalam kesusahan ini? Silakan. Macam yang kita tahu, bulan ini terlibat dalam ini memerlukan mana yang menguruskan dia menguruskan foto, soalan, janji, awak urusan-urusan yang berkaitan dengan yang ini. Jadi mereka menguruskan banyak dokumen. Dan murid, mereka yang pada dalam murid kepada murid baik orang yang dalam kesusahan atau dalam kerana mereka hendaklah membantu orang yang dalam kesusahan. Dan kami pernah bersifat guru-guru yang dalam murid ini guru-guru sejak dia kecil. Betul, dekat rumah juga sebab kalau memang perlulah dipukul dalam keadaan keluarga, tolong adik-beradik, tolong pasangan, tolong anak sebelum pergi sekolah dan sebagainya. Tolong-menolong ni sebenarnya sepatutnya berada di rumah lagi, baru dibawa ke sekolah dan ke alam pekerjaan dan sebagainya. Betul? Ustaz ada yang tambah apa? Lepas macam mana? Ceritakan pengalaman berada di Masjid Al-Jawahir. Ceritakan. Bila kita tentang sifat membantu ini, sangat penting kita letakkan pada anak-anak.
didik saja yang membalas tanggungjawab untuk mengajarkan anak-anak ini tentang pentingnya sifat hati baik. Namun orang dewasa juga perlu diberikan pendidikan yang betul untuk membantu pendidikan sosial ini agar mereka dengan hilang sentiasa membantu orang dalam seperti saya lihat sifat tolong-menolong dalam benda ini dah kurang ada dalam hidup kita dalam hidup ini. Tak apa-apa. Macam dekat surau kita panggil AJK kan. Kalau dekat rumah kita pun ada AJK tapi secara tak langsung kita bagikan tugas tu. Macam contohnya anak pertama biasanya nak tolong masak, beg kain, anak nombor dua mungkin tolong ayahnya, cuci kereta, adik-adik. Ada AJK yang secara tak langsung sebenarnya dah wujud daripada dulu dah. Cuma tak dikiralah, tak sebutlah AJK satu pemasak sebab secara langsung di rumah sahaja. Hari ini juga saya dah sikit lah. Macam yang kita tahu dalam kelas ada AJK kelas kita kan. Ada kelas, ada sebenarnya bekerjasama untuk menjadikan suasana kelas ceria, bersih dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif supaya anak-anak pelajaran tu dapat dilaksanakan dengan baik. So secara tidak langsung perkara ini dah pupuk pun semangat tolong menolong, kasih sayang antar kawan, antar keluarga dan sebagainya. Benar sekali sebab kenapa saya tak kisahlah di mana kita berada, kita mestilah bersistematik dalam kehidupan kita sebagai dan Rasulullah SAW boleh dijadikan panutan kita. Okey, seterusnya para penonton sekalian, mari kita saksikan video 3. Nombor 3, mempraktikkan amalan sunnah. Salah. Sebagai seorang guru, kita hendaklah memberikan bimbingan moral kepada murid-murid supaya mereka menjadi orang yang beretika dan berakhlak mulia dalam kehidupan. Nombor 4, penguatan nilai-nilai Islamiah. Ingat tak sekarang kan? Sebagai seorang guru, kita haruslah menguatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Islam termasuk pentingnya menjaga akhlak mulia dan disiplin. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, kelas agama dan diskusi yang relevan. Nombor 5, mendidik tentang kepedulian sosial. Mendidik tentang kepedulian sosial. Sebagai seorang guru, kita perlu mengajar murid-murid untuk peduli terhadap kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Ini adalah bahagian yang paling penting daripada sunnah. Sebagai seorang guru, kita harus mendorong siswa untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti sosial dan amalan jariah untuk membantu yang memerlukan. Unfreeze. Ya, dekat sini.
Baiklah para penonton sekalian, setelah kita saksikan video tersebut, bolehlah kita bertanya tetamu kita yang paling dekat dengan surau atau masjid, iaitu Ustaz Arif, berkaitan dengan topik video yang telah kami sediakan tadi. Jadi Ustaz Arif boleh kongsikan tentang pendapat Ustaz. Terima kasih atas penonton. Berdasarkan dia telah dilihat tadi upaya seperti sebab tidak punya solat mungkin pulang juga dan banyak lagi sebenarnya yang boleh kita lakukan sebab untuk memandangkan masjid kerana saya ingat pada masa ini sudah hilang atau kurang supaya ini ingatkan masjid menjauhi pada Betul, sebab seperti yang kita tahu bahawa ramai anak muda sekarang ni suka melengah-lengahkan waktu solat. Seperti yang kita tahu, lebih baik, lebih afdal kita solat tepat pada waktunya terus selepas azan berkumandang. Jadi sebagai seorang ibu yang berjaya, bagaimanakah puan ini menerapkan atau menumpuh jati diri anak-anak untuk solat pada awal waktu? Bukan dekat surau sahaja, dekat rumah pun kita boleh ajak anak-anak kita solat berjemaah bersama-sama. Niatkan mereka solat dah masuk, boleh solat bersama-sama. Selain solat bersama-sama ni, kita boleh ajar mereka mengaji, buat ceramah dalam rumah saja. Dekatkan diri dengan ibu bapa, supaya hubungan kita dengan anak-anak lebih rapat, lebih mudah kita nak ajak dan bimbing dia ke arah kebaikan, ikut dan Nabi, ikut akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW itu sendiri. Selain buat ceramah, sebenarnya kita boleh ceritakan kisah Nabi dan sebagainya, hanya dekat rumah saja. Jadi yang paling penting sekali penerapan dalam bidang pendidikan. Jadi Cikgu Mira, saya nak tanya peranan cikgu dalam didik saksiah murid untuk solat pada awal waktu dan melaksanakan solat sunat seperti duha, kita mungkin waktu rehat ke, adakah telah diterapkan di sekolah cikgu? Di sekolah saya, pihak sekolah sebenarnya memberikan gerakan kepada murid-murid untuk melaksanakan solat-solat sunat seperti fiksi dan untuk mereka berada berhubungan dengan solat sunat duha. Dan sebagai seorang guru, kita sudah melaksanakan kelas tambahan untuk hari yang sedang. Jadi sebelum memberikan kelas tambahan itu, saya memberikan doa kepada para pelajar saya untuk menunaikan solat zuhur supaya mereka menunaikan solat pada waktu dan tidak lupa. Betul, di rumah juga kita boleh ajar anak-anak kita cara solat yang betul. Saya pasti dan percaya bahawa setiap sekolah akan wujudkan program solat berjemaah, didikan solat secara ramai. Kanak-kanak ni kalau dia dengan kawan-kawan, lagi cepat diingat, lagi cepat diikut. Jadi Ustaz tentu pernah pergi ke sekolah-sekolah untuk memberi ceramah ke. Jadi di situ sebagai seorang Ustaz, apakah peranan Ustaz dalam memberi teladan kepada para murid untuk memberi kesedaran kepada mereka berapa pentingnya untuk kita melaksanakan ibadah solat, puasa dan sebagainya? sebenarnya mereka ni tidak nampak kembali sampai ini mereka tidak jadi apa yang perlu kita buat, kita kena terangkan kisah yang kita dapat, kisah yang itu bila kita buatkan tentang terangkan bila kita berjemaah nanti kita dapat pelajari sebagai yang pelajari daripada orang yang baik untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Oleh itu, anak-anak murid ini apabila mereka beramalkan diri
mereka terkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi mereka dapat mengambil tiba dan pelajaran yang aplikasikan dalam kehidupan saya. Jadi seperti kalau kita Benar dan tepat sekali para penonton sekalian. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qas, "Wal-'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis-sabr." Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. guru dan Islam juga yang besar dalam bila mereka yang aman mementingkan kebersihan. Ini juga ada kaitan dengan cara dididik ibu bapa macam tu. Kalau kat rumah, ibu bapa sendiri tak ajar anak-anak nak buang sampah dalam tong sampah, mana taknya kat sekolah dia buat benda yang sama, betul tak? So dekat rumah sendiri, ibu bapa tu perlu ajar. Maksudnya buang sampah dalam tong sampah. Kalau tak masuk, angkat, letak balik. Bukan tinggal saja. Barulah kat sekolah, mana-mana anak-anak kita pergi, akan ikut cara yang sama yang kita ajar. Saya juga yang menggunakan kelebihan ini. Dan sebenarnya di sekolah, mula-mula ini dia ajar tentang cara membuang sampah dengan betul. Mana dia ajar tentang buang sampah yang berlayar warna dan pakai cara sudah berlayar warna ini mempunyai sampah yang berbeza-beza seperti kaca, kertas, plastik. Dan mereka ini telah diajar sejak sekolah rendah hari ini. Perkara ini sebenarnya telah dididik sejak mereka kecil supaya mereka ni dapat membuang sampah dengan betul, dapat mengkategorikan sampah-sampah betul, dan mereka juga boleh mengaplikasikan kaedah seperti kaedah 3R dalam kehidupan mereka sendiri di rumah, di sekolah atau di mana-mana tempat sahaja. Mengapa ibu bapa patut menggunakan idea 3R atau mengasingkan sampah-sampah untuk sampah ni kat rumah? Alam-alam tu kita apa, alam sekitar pun dijaga kan? Betul. Seperti hadis riwayat Bukhari 1385, anak-anak ni ibarat kain putih yang bersih. Rasulullah bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci bersih. Kedua-dua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Mazhab Kursi. Hadis riwayat Bukhari 1385. Berehat sebentar dan kembali tempat. Nombor 7, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Selamat pagi, cikgu. Hari ini kamu buat kelas kita masing-masing. Balik masing-masing. Selamat pagi, cikgu. Bagi semua. Hari ini sihat? Boleh solat? Seorang guru mestilah mencipta lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi mempromosikan sifat toleransi, kerjasama dan saling menghormati di antara siswa-siswa. Okey, penonton sekalian, kita telah mendapat panggilan ketiga daripada para penonton sekalian. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum, siapa di talian? Saya nama Allah yang sering datang ke masjid. Macam mana nak ajak orang datang ke masjid dan mengibarkan masjid? Dan macam mana nak kaitkan guru dalam sifat-sifat Nabi yang seperti kita anggap. Jadi inilah. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Baiklah Ustaz Harith, sila jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kita balik kepada sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi bukti betapa pentingnya fungsi masjid itu di Madinah Al-Munawwarah
iaitu pada ketika itu masjid bukan sahaja jadi tempat beribadah, malah sebagai pusat keilmuan dan pendakwah dari aktiviti masyarakat. Merujuk kepada kejayaan yang dimiliki di zaman Rasulullah Muhammad SAW, saya rasa sangat penting bagi guru-guru untuk menerapkan kepada anak-anak murid ini, menerapkan kepada mereka tentang fungsi sebenar masjid ini pada masyarakat ini. Kerana masyarakat pada hari ini sering berpendapat bahawa masjid ini hanya tempat untuk kita menunaikan solat. Sebenarnya bukan begitu. Masjid ini dapat menjadi pelbagai fungsinya kepada masyarakat. Oleh itu, guru bukan sahaja perlu berkata-kata, namun guru ini perlu menjadi model kepada anak-anak murid mereka agar mereka lebih membuka mata mereka tentang pentingnya masjid ini yang mempunyai pelbagai fungsi. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh seorang guru adalah, pendapat saya, mereka perlu meneliti atau membuat perkara yang baik di depan mereka, contohnya dalam menunaikan solat di awal waktu di hadapan mereka, dan boleh juga mengajak mereka bersama-sama menunaikan solat, mengajar Al-Quran. Boleh juga mereka mengajarkan dalam sebuah subjek untuk mengajar mereka di surau, untuk menunjukkan suasana ceria di surau agar mereka seronoklah dan mereka tunggu-tunggu untuk belajar di surau. Mereka juga seeloknya diberikan pendedahan dan memberikan menjaga kebersihan di surau. Aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru-guru ini adalah dengan aktiviti kemas-kemas dalam keadaan yang seronok. Contohnya dengan memberi ganjaran. Kerana titik mulanya ganjaran diberikan ini akan membuatkan mereka gemar dan selalu menunaikan solat di masjid, memarakkan suasana di masjid, yang pada akhirnya apabila mereka besar, mereka akan teruskan aktiviti ini sehingga mereka secara dewasa. Kerana apa yang diajar dari kecil akan dibawa di besar. Benar sekali, dan setahu saya terdapat sebuah masjid, kalau tak silap saya, di Amerika Syarikat yang mereka menjadikan masjid ini untuk menarik minat remaja. Mereka membuat dewan solat ataupun bahagian solat, tempat solat itu menjadi tempat permainan seperti untuk main pingpong. Dan ini inisiatif ini amatlah besar kerana anak-anak di sekitar kawasan situ lebih cenderung untuk datang ke tempat itu untuk bermain di situ dan sekaligus mengimarkan masjid apabila telah tidur waktunya untuk solat. Dan seterusnya kita beranjak ke segmen seterusnya, ataupun ada nak tambah? Ya, benar-betul apa yang dikatakan oleh kita. Di mana saya melihat apabila yang Amerika Syarikat ini menjadikan masjid sebagai tempat permainan pingpong, ramai yang berpendapat bahawa perkara ini tidak betul, perkara ini tidak baik dan patutnya tidak dilakukan. Namun apabila kita pandang daripada perspektif yang lain juga, sebenarnya masjid ini bukan sahaja tempat beribadah dan menyampaikan ilmu dan merapatkan ukhuwah menjadi aktiviti masyarakat. Oleh itu apabila seperti yang kita kata tadi, bila mereka sama-sama di masjid, apabila mereka mendengar azan dilakukan, mereka secara tidak langsung boleh menunaikan solat secara berjemaah. Teruskan lepas main kena sampai dulu. Baiklah, terus kita ke segmen seterusnya, iaitu Pada kesimpulan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan akhlak murid. Dengan menjadi teladan dan mengajarkan nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. berakhirlah episod pada kali ini dalam rancangan Soleh dan Soleha. Kembali kita dalam episod minggu depan di waktu yang sama dan hari yang sama. Sekian, lain taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa dekati syurga dan neraka. Bye.
Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan kelima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.